Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu adalah dalil yang menunjukkan ke atas kewajipan ke atas kita umat Islam untuk kita menunaikan ibadah puasa. Hanya 1 bulan saja yang diberikan oleh Allah. Di dalam 12 bulan yang telah diadakan untuk kita menunaikan ibadah puasa yang diwajibkan ke atas kita. Jadi di sini Ustazah akan menceritakan atau mengelaborkan sedikit sebanyak tentang kelebihan yang kita akan dapat dalam ibadah berpuasa. Yang pertama, riwayat daripada Imam Ahmad, as-saumul junnah. Puasa itu adalah benteng ataupun perisai. Perisai apa yang dimaksudkannya? Kalau zaman dahulu ketika umat Islam berperang, kita akan menggunakan satu perisai untuk mengelakkan diri kita daripada terkena tombakan ataupun terkena daripada hayunan pedang. Tetapi dalam arti kata as-saum, al-junnah di sini ia adalah perisai. Perisai untuk kita daripada terkena daripada api neraka. Daripada Imam Bukhari Muslim, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa 1 hari sahaja di jalan Allah kecuali Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka selama 70 tahun lamanya. Ya anak-anak sekalian, ibu bapa semua, bagaimana Allah telah memberikan begitu banyak kelebihan kepada kita hanya kita berpuasa 1 hari sahaja. Allah menjauhkan diri kita daripada api neraka selama 70 tahun perjalanan lamanya. Jadi mana mungkin kita tidak mahu untuk menunaikan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kelebihan ini sangatlah bererti buat kita jika kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi ibadah puasa ini bukan hanya kita berpuasa semata-mata kita mengikut-ikut ibu bapa kita atau mengikut-ikut sahabat kita atau terasa kerana kita kena berpuasa. Kita berpuasa mestilah hendaklah jauhkan diri kita daripada segala perkara yang maksiat. Jangan kita berkata-kata yang buruk tentang orang. Jangan kita menghina-hina orang. Jangan kita memburuk-burukkan orang, apatah lagi mengumpat ketika kita dalam keadaan berpuasa. Maka kita tak akan dapat kelebihan yang Allah beri itu pada kita. Jadi sia-sia puasa kita pada hari itu. Jadi perlu diingatkan, kelebihan yang Allah berikan kepada kita adalah bila kita berusaha menunaikan ibadah puasa kita dengan sesungguh-sungguhnya, dengan seikhlas-ikhlas hatinya kerana Allah Ta'ala, redha di atas Allah. Kita berpuasa, kita melakukan ibadah, kita solat hajat, kita solat sunat, semua itu hanyalah untuk Allah, dan Allah akan limpahkan semuanya untuk kita. Dan yang kedua, kelebihan berpuasa ini ialah kita akan insya-Allah dimasukkan ke dalam syurga Allah. As-saumu yudkhilul jannah. Hadis dari Abu Umamah dari Imam Nasa'i. Aku berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang membolehkan aku masuk ke syurga." Rasulullah bersabda, "Hendaklah kamu berpuasa kerana puasa itu tiada tandingannya." Dan kelebihan yang ketiga, pahala puasa itu tiada batasnya. Allah mengurniakan pahala kepada kita atas apa yang kita lakukan, daripada 10 hingga 700 kali ganda pahala yang Allah kurniakan. Tetapi untuk ibadah puasa Allah tidak menghadkan walaupun satu kurang daripada 700. Ia melebihi daripada 700 kali ganda itu yang Allah berikan kepada kita jika kita melakukannya. Kenapa pahala puasa itu berganda-ganda daripada pahala yang lain? Contoh kalau kita bersedekah, Allah akan bagi 700 kali ganda.
Kenapa ia lebih banyak? Kenapa Allah tidak merhadkan pahalanya? Kerana ada 3 perkara yang kita lakukan semasa kita berpuasa. Iaitu yang pertama, kita sabar atas ketaatan. Sabar atas ketaatan. Taat kita pada siapa? Taat kita kepada Allah. Yang keduanya, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya. Orang yang berpuasa, jika dia tidak melakukan ataupun tidak meninggalkan perkara yang dilakukan sebelum dia berpuasa, amat-amatlah rugi. Dan bila dia berpuasa masih lagi melakukan perkara yang dilakukan sebelum dia berpuasa, sangatlah rugi. Ya. Puasa ini menahan kita, mencegah kita daripada melakukan perkara yang buruk. Untuk kita mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita kuat semangat dan kuat jihad kita, ijtihad kita untuk melakukan ibadah puasa. Supaya kita tidak akan sia-sia dalam satu hari kita berpuasa tu kita cuma akan dapat kosong saja. Kerana apa? Kerana kita tidak meninggalkan maksiat. Apa yang Allah larang semasa kita berpuasa, janganlah kita buat untuk kita dapat sepenuh-penuh kenikmatan yang Allah beri. Dan yang ketiga, sabar dalam menahan lapar dan dahaga. Ya, 3 perkara itu yang telah ditegaskan oleh Allah. Kenapa? Pahala puasa itu Allah gandakan dan Allah tidak bataskan had ganjarannya berbanding dengan amalan-amalan kita yang lain. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa itu diberikan 2 kegembiraan. Daripada Imam Bukhari dan Muslim diriwayatkan. Kegembiraan yang pertama adalah ketika kita berbuka puasa. Kita dah menahan lapar dan dahaga daripada terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sepanjang hari kita tidak makan dan tidak minum, dan kita tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah. Dan bila kita berhadapan dengan juadah yang telah disediakan, sangat gembira hati mereka bila menerima ataupun makan makanan yang ada ataupun ketika dia berbuka. Dan yang keduanya, dia akan merasa gembira apabila dia bertemu dengan Allah. Dia gembira dengan pahala puasa yang dilakukannya semasa hayatnya di dunia. Masya Allah. Kemudian yang keenam, kelebihan puasa yang keenam ialah puasa itu memberikan syafaat pada hari kiamat. Hadis Imam Ahmad Al-Hakim Abu Naim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "As-siyam wal Qur'anu isfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan membaca Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi hamba-hamba yang melakukannya pada hari kiamat. Puasa akan membantu kita di hari kiamat kelak. Ketika kita pada waktu itu tidak punya apa-apa, puasa akan datang memohon kepada Allah untuk diberikan syafaatnya. Kerana kita telah berpuasa dengan sesungguh-sungguhnya semasa hayat hidup kita. Dan kelebihan yang ketujuh, puasa itu menggugurkan dosa-dosa. Hadis Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Fitnatul rijal fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukafi salat wa siyami wa sadaqah. Dalam dalil itu mengatakan bahawa ketika hidup kita, jika kita melakukan perkara-perkara yang tidak diridai Allah, dengan berpuasa Allah akan menggugurkan pahala, Allah akan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Yang ke-8, disediakan pintu khusus di syurga, iaitu yang dinamakan Ar-Rayyan. Di syurga terdapat banyak pintu-pintu. Pintu-pintu untuk orang yang berjihad, pintu-pintu untuk orang yang bersolat, dan pintu-pintu untuk orang yang berpuasa. Dan apabila telah penuh dalam itu, semua orang-orang yang berpuasa telah masuk ke dalam pintu syurga itu, maka malaikat akan menutup rapat pintu itu. Dan tidak ada orang lain yang akan masuk ke dalam pintu itu melainkan orang-orang yang berpuasa. Dan yang seterusnya, kelebihan dalam bulan puasa itu ialah orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang berdoa dalam bulan puasa itu insya-Allah akan mustajab doa-doanya. Jadi perbanyakkanlah berdoa selama mana waktu kita berpuasa, maka pasti diperkenankan Allah, insya-Allah.
Jadi dalam tazkirah ini, moga kita akan dapat mengupas ataupun mengetahui sedikit sebanyak tentang kelebihan kita berpuasa. Apabila kita mengetahui kelebihan-kelebihan berpuasa itu, maka akan membantu diri kita untuk menjadi orang yang lebih kuat dan kukuh, dan menjadikan kita untuk jadi lebih beriltizam untuk menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Jangan kita hanya berpuasa kerana disebabkan oleh orang lain. Jadi hayatilah kelebihan-kelebihan berpuasa ini agar kita lebih sempurna di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.